Pada bulan lepas barangkali kita bincangkan tentang khutbah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah di tempat yang sama. Dan hari ini marilah kita kenang dan kita lihat kembali secara ringkas khutbah yang dibaca di Padang Arafah pada minggu lepas, hari Arafah. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum wa idza qadtum min rabbikum fazkurullaha 'inda al-mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum in kuntum min qablihi ladallin. Surah Al-Azim. Dan tidak kesalahan untuk kamu semua mencari kelebihan Allah daripada Tuhan kamu. Dan apabila kamu ifadah daripada Arafah, maka ingatlah Allah, berzikirlah Allah di Masjidil Haram. Dan ingatlah Allah sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum ini berada dalam kesesatan. Ayat yang diturunkan untuk ibadah Masjidil Haram dalam konteks umat Islam di Padang Arafah. Tuan-tuan, kita lihat Rasulullah bersabda bahawa Al-Haji Arafah, haji itulah Arafah, dan utama. Dan hari ini malam ini marilah kita kenang khutbah yang dibaca di Arafah pada minggu lepas, kumpul di Padang Arafah. Dan pada ketika zaman Rasulullah membaca di sini di kaki Bukit Jabal Rahmah, dan Rasulullah juga berkhutbah di kawasan Masjid Namirah. Masjid Namirah sekarang juga Rasulullah berkhutbah pada hari yang sama. Sekarang telah dibina Masjid Namirah yang besar untuk tempat di mana Rasulullah berkhutbah pada hari Arafah. Dan selepas zuhur khutbah dibaca, solat zuhur dan asar dilakukan secara qasar jamak, dan selepas itulah mereka akan bergerak ke hujung Masjid Namirah. Sebab bahagian depan Masjid Namirah ini bukan dalam kawasan wukuf, dan kita harus berada ke belakang Masjid Namirah untuk melakukan wukuf. Dan selepas itu, di setiap sekarang Kerajaan Saudi memberikan tempat-tempat yang khusus untuk setiap negara. Dan inilah tempat yang paling istimewa, iaitu di kawasan Bukit Jabal Rahmah. Ini pandangan kata ini. Walaupun kita telah beberapa tahun, 2 tahun lepas tidak dibenarkan untuk melakukan haji daripada negara kita, dan maka pada tahun ini alhamdulillah jemaah haji kita telah sempurna mengadakan jemaah haji ataupun ibadah haji, dan akan kembali esok ataupun lusa insyaAllah. Saya nak sebut sini malam ini ialah perkara yang sangat sensitif barangkali. Tajuk asal kita ialah kontroversi tentang khatib dan khutbah di Padang Arafah. Dalam sejarah Kerajaan Arab Saudi, sebanyak 8 orang khatib telah membaca khutbah di Padang Arafah sejak daripada terdirinya Kerajaan Saudi, iaitu pada tahun 1932. Di antara mereka ialah kebanyakannya ialah daripada keluarga Imam Ahmad Abdul Wahab yang disebut Al-Syekh. Antaranya Abdul Hasan yang juga Al-Syekh membaca khutbah yang pertama. Kemudian Abdul Aziz Abdullah Al-Syekh juga, maksudnya mereka lah daripada keluarga Wahabiyah. Dan Saleh Muhammad Abdul Aziz Abdullah, Abdul Rahman Abdul Aziz Sudais, dan Said Nasir dan sebagainya. Tiba tahun ini pemilihannya penuh dengan kontroversi. Kenapakah yang saya katakan demikian? Maka pada ini mereka menentukan khatib yang akan membaca khutbah di Masjid Namirah sebagai satu peristiwa yang terbesar dalam sejarah umat Islam. Dan hari Arafah, tentulah imam ini akan dipilih daripada yang terbaik. Dan mereka tahun ini memilih seorang ulama yang besar, dan dia adalah seorang daripada pemimpin ataupun jemaah ataupun rabitah alam Islamiyah. Namanya ialah Dr. Muhammad bin Abdul Karim Isa. Tetapi sebelum dia membaca khutbah, hampir seluruh ulama dunia membantah. Apakah sebab mereka membantah? Sebab latar belakang yang dihadapi oleh tokoh ulama besar katanya. Cara hidupnya dikritik oleh para ulama
termasuklah ulama di Mekah, dan sikap dia terhadap musuh Islam juga dipertikaikan. Tiba-tiba dia dipilih sebagai khatib pada Masjid Namirah, satu peristiwa yang teragung dalam umat Islam ini. Cara hidupnya sebagaimana yang diikuti oleh ulama kita, dia akan bersama setiap siapa saja asalkan dia bisa pakai mesejnya, dan dia juga bersama dengan para agama lain, dan juga mengadakan persamaan, bukan persamaan agama tetapi untuk dialog antara agama. Dia telah jadikan itu sebagai toleransi agama. Ini dikritik oleh ulama kita besar, sama ada di Arab Saudi sendiri ataupun di seluruh dunia. Saya tak tahu apakah ulama kita juga mengkritik tentang pelantikan dia sebagai khatib pada hari Jumaat yang lepas. Dan dia juga sangat mesra dengan Yahudi. Bahkan dia menyokong tentang at-tatbiq, yaitu normalisasi dengan negara Yahudi. Dia menyokong supaya negara Arab bersama dengan Yahudi, sedangkan Yahudi membunuh umat Islam sepanjang sejarah mereka. Dan dalam keadaan Yahudi membunuh Islam, dia menyeru supaya kita bersama dengan Yahudi. Dan inilah yang menjadikan kontroversi, bukan khutbahnya tapi khatibnya. Tajuk kuliah saya malam inilah kontroversi khutbah, sebenarnya khatib. Khutbah tidak ada masalah sebab disusun oleh para ulama kita, tetapi khatib yang dipilih cukup kontroversi. Seramai 8 khatib yang membaca khutbah sepanjang sejarah Saudi, tidak pernah timbul perkara seperti ini. Tetapi tahun ini telah timbul perkara yang cukup mencabar. Dia telah bersama dengan pemimpin Yahudi, dan sebenarnya dia adalah wakil kepada pemimpin Saudi sendiri. Dia adalah sebagai tangan kanan kepada putera Raja Saudi ini, yang sebenarnya sebagai de facto kepada pemerintah Saudi. Oleh sebab itu, dia sebenarnya menjalani prinsip apa yang diberikan oleh kerajaan. Dia pernah kata, apa yang diberikan oleh kerajaan saya tidak akan membantah. Saya akan laksanakan apa saja yang dikehendaki oleh kerajaan. Dalam konteks hari ini, kerajaan Saudi ingin menjadikan Arab Saudi, maka ejen ialah Dr. Muhammad Abdul Karim Isa inilah yang dijadikan ejen oleh kerajaan Saudi untuk melaksanakan dasar mereka, dan inilah yang menimbulkan kontroversi. Di antara perkara yang dicadangkan oleh kerajaan ini ialah mereka ingin membebaskan wanita. Selama ini wanita tidak boleh mempunyai hak-hak tertentu, dan hari ini dibebaskan. Wanita boleh keluarkan abaya mereka, boleh tanggalkan abaya mereka pakai t-shirt. Maka inilah yang disokong oleh ulama yang menjadi kontroversi ini. Ulama yang lain menentang, tetapi ada ulama yang menyokongnya. Oleh sebab itu, wanita Saudi harus dibebaskan. Mereka dibenarkan untuk masuk ke padang bola untuk menyaksikan pertandingan bola. Mereka juga telah dibuka kelab malam, dan mereka boleh bersama untuk bermain muzik ataupun dengan muzik, menari. Dan inilah yang dikritik oleh seluruh ulama. Dan dia berlaku di bumi Al-Haramain. Dia berlaku di bumi yang terdapat Mekah dan Madinah di situ. Dan oleh sebab itu, apabila namanya dicadang untuk membaca khutbah pada minggu lepas, dia dikritik oleh ketua ulama Saudi sendiri. Yang sebelah kiri ialah ulama terbesar Saudi, Syekh Saleh Fauzan namanya, yang mengeluarkan fatwa tidak dibenarkan ataupun umat Islam yang mendengar khutbah yang dibacakan oleh ulama yang sebelah kanan, mereka tidak boleh bersolat di belakangnya. Sebab selepas khutbah ini mereka akan menunaikan solat zuhur dan asar secara jamak. Dan oleh sebab itu fatwa dikeluarkan oleh ketua ulama Saudi sendiri, tidak boleh bersolat berjemaah dengan tokoh yang jadi kontroversi ini. Inilah perkara yang saya ingin sebut kepada tuan, supaya kita dapat merasakan apa yang berlaku di sana. Dan mereka telah menyebut la tusalli khalfa Muhammad Isa yaum Arafah. Fatwa dikeluarkan bahawa umat Islam tidak boleh solat di belakangnya. Dikeluarkan oleh ketua ulama Syekh Saleh Fauzan, dikenali selepas ketiadaan Syekh Abdul Aziz Bas, maka dialah yang menduduki tempat pertama dalam ulama di Saudi, dan dia memberi fatwa tidak boleh bersolat di belakang Syekh
Muhammad Isa ini. Dan tuan-tuan, secara tegas kota ulama ini mengatakan la tusalli khalfa Muhammad Isa ya Arafah. Tidak boleh sekali-kali umat Islam bersolat sedangkan jutaan manusia berkumpul di padang Arafah, di Masjid An-Nabawi yang berimamkan tokoh ulama besar ini. Dan oleh sebab itu ada cadangan segera gantikan Syekh Muhammad Isa ini dengan ulama lain. Ini cadangan daripada ulama Saudi untuk menggantikan ulama yang kontroversi ini dengan ulama yang tidak kontroversi. Mereka mencadangkan Syekh Bandar Balilah inilah yang bakal untuk menggantikan khutbah pada hari Jumaat yang lepas. Tetapi keputusan telah muktamad. Dan khususnya lah putera mahkotanya telah memberikan keputusan muktamad bahawa khutbah untuk Arafah tahun 1443 tidak boleh diberikan kepada siapa lagi kecuali Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa yang telah ditentukan lebih awal lagi. Tuan-tuan, disitulah kontroversi. Barangkali jemaah haji tidak mengetahuinya, barangkali umat Islam di Malaysia juga tidak mengetahuinya, tetapi sekarang seluruh dunia telah heboh dengan pelantikan tokoh ini untuk membaca khutbah di tempat yang paling mulia, pada hari yang paling mulia, di bumi yang paling mulia. Tuan-tuan yang mati, kita dengar sebahagian daripada khutbahnya. Khutbahnya cantik, tidak ada apa-apa yang kita ingin sebut, dan dia disusun oleh para ulama Mekah. Dan sebagaimana yang khutbah terlepas juga, dia mulakan dengan amma ba'du fi ahli hajjaj batalah wa ya al muslimun fi kulli makan wattaqullah ta'ala al-fawz wan najah was sadah ad-dunya wal akhirah walau annahum amanu wattaqaw wa thabatu minallahi khair law kanu ya'lamun. Dia hanya usikan seluruh khutbahnya dengan ayat Quran. Mula-mula sekali sebagaimana syarat khutbah ialah bertakwa, wajib mengalir takwa. Dan dia meneruskan dengan ayat Quran wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dia baca ayat Quran lagi wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa kaifa la nattaqillah wala nufriduhu bil ibadah wa huwa an-nafi' ad-dar qala ta'ala wa yansallahu bidurrin fala kashifalah. Dan tema khutbah kali ini satu ayat diikuti dengan ayat Quran. Satu ayat didekati oleh ayat Quran. Itulah sepanjang sejarah sepanjang khutbah yang berbeza sama sekali dengan khutbah-khutbah yang pernah kita dengar pada lepas. Seolah teks itu tidak ada, hampir tidak ada, yang adalah kumpulan ayat Quran yang mulia, tetapi tokoh khatib inilah yang dipersoalkan. Dan dia juga mengatakan wattaqullah wa yakumullah wallahu bikulli syai'in alim, sebagaimana dia baca tadi. Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum alladzi lam yakhluqakum la'allakum tattaqun alladzi lakum al-ardha firashan was-samaa binaa wa anzalna as-samaa ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum wa la ta'budullaha adanan wa antum ta'lamun. Itulah khutbahnya. Sangat straightforward. Dan dia tambah lagi inna min qiyamil islam al-abdu min kulli ma yu'addi ila at-tanafur wal al-baghdha wal firqah wa yasad tamruna at-tawad wa tarhum. Dan dia menyuruh supaya kasih sayang di antara hamba Allah, khususnya umat Islam, tidak masalah. Tetapi dia juga menyuruh supaya kita kasih sayang dengan Yahudi. Dia juga menyuruh supaya kita kasih sayang dengan orang Kristian, sebab kita adalah umat yang sama. Dan inilah pendirian daripada khatib yang cukup berwibawa ini. Dan dia terus bahawa inna min mawatil ijabat yang paling mulia untuk kamu berdoa ialah tempat Hayal Hajjaj waqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Wa yad'u Allah wa yazkuruhu ba'da khatbal Arafah wa shalla zuhra wa jami'an waqas. Dan dia menceritakan cara haji Rasulullah. Rasulullah memberikan khutbah di tempat yang sama. Kemudian Rasulullah bersolat zuhur dan asar secara qasar dan jamak dengan satu azan dan dua iqamah. Wa astamara fi qawlihat ila ghurub asy-syam, dan Rasulullah berada di padang Arafah sampailah matahari tenggelam. Semahza ila Muzdalifah bi yasir bi hudud wa Madinah wa yusi asabaku bis sakinah wal biqar wa shalla fi Muzdalifah al-umr as-salasan wal isya rakataini. Dan Rasulullah berpindah daripada Arafah menuju ke Muzdalifah dan berpesan kepada para sahabatnya supaya berjalan dengan tenang dan al-waqar. Dan Rasulullah bersalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah, 3 rakaat Maghrib dan 2 rakaat Isya. Itulah
kandungan isinya yang hanyalah membaca hadis dan ayat Quran. Dan dia juga menceritakan bagaimanakah Rasulullah melakukan haji hatta jiddan samaza ila Mina parama jamrah al-Aqabah. Rasulullah kemudiannya melontar jamrah al-Aqabah bisanati hasayat dengan 7 batu. Semazahaba hadiyahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyembelih korbannya, wa khalaqa wa haqa, dan lalu tahlul awal, dan Rasulullah bercukur kemudian melakukan tahlul awal. Semazah li Makkah fatafa wa ada li Mina, dan Rasulullah selepas menyembelihkan korbannya terus ke Mekah, tawaf ibadah, dan kemudian kembali semula ke Mina. Dan Rasulullah wa yauman jamrah barama asura bismillah, kemudian Rasulullah melontar jamrah asura dengan 7 batu, kemudian jamrah wusta dan jamrah aqabah, dan Rasulullah mabit di Mina untuk 3 hari kemudian. Itulah kandungan khutbahnya yang hanyalah membaca ayat Quran dan hadis. Berbeza dengan khutbah talpas ataupun dua talpas yang dalamnya ada seruan untuk semua umat Islam dan teksnya cukup mencabar, sangat-sangat mendatar, dan hanyalah mengajak kita supaya bertakwa, persaudaraan, dan segera melakukan kebaikan. Itu saja kandungan khutbah di Padang Arafah, dan diterjemahkan kepada berpuluh-puluh bahasa dunia. Kama usikum bi nafsi wal bil musarrati bil filafat. Marilah saya berpesan pada diri saya, Tuhan juga, marilah kita segera melakukan kebaikan. Wa alamu ibadallah al musarratil khair al hasan al ittisal qayyim Islam allati sawat asalatul muslim ila akhir. Tentang khatnya. Raja mereka, Allahumma bik wasadid wa aina qadim harmain syarfain al-Malik Salman bin Abdul Aziz wa adi al-Amin al-Amir Muhammad bin Salman bin Aziz. Dia mendoakan untuk rajanya sebagaimana kita juga mendoakan untuk raja kita. Sebagai orang kanan kepada pemimpin ini, tuan-tuan. Di Padang Arafah ataupun di Masjid Namirah, kita perhatikan sempadan Arafah. Jangan kita berada di luar daripada Arafah. Dan tempat itu berada tengah-tengah masjid itu. Maksudnya di depan Masjid Namirah bukan tempat wukuf, tetapi wukuf ialah untuk ke belakang ke masjid daripada Masjid Namirah. Sebab asalnya masjid Nabi dibesarkan dan melampaui kawasan yang bukan Arafah. Dan di sinilah kita lihat sempadan Arafah ini sangat-sangat spesifik yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah sejak haji yang pertama, haji al-wada baginda Rasulullah. Dan tuan-tuan, fa iza batum min fatin fasqullah dalam asyir haram, dan apabila kamu ifadah keluar bagai daripada Padang Arafah adalah kamu berzikir kepada Allah di Masyar Haram. Para ulama mengatakan Masyar Haram ini adalah antaranya Muzdalifah, Mina, dan waskuruhu kama hadakum, dan ingatlah Allah sebagaimana dia memberikan petunjuk kepada kamu. Wa ingkal semua ini daripada orang yang sesat. Tuan-tuan, selepas itu kita akan melepas jamrah. Ini bangunan jamrah yang terbaru, cukup indah. Ada 4 tingkat ataupun 5, dan umat Islam Malaysia dikehendaki untuk melontar jamrah pada tempat tingkat yang teratas. Dan selalunya kita daripada Ma'azim, dan kita akan terus ke kawasan ini melalui tingkat atas. Ataupun tahun ini tempat untuk jemaah haji Malaysia tidak diletakkan pada tempat Ma'azim lagi. Diletakkan tempat Masjid Kuwait yang jauhnya lebih jauh daripada Ma'azim. Itu adalah sebab-sebab tentu yang dilakukan oleh kerajaan Saudi. Dan pada hari esoknya kita 3 hari pada hari Tashrik kita melontar ketiga-tiga jamrah sebagaimana disebut dalam konteks khutbah tadi, bermula dengan surah kan tengah, kemudian yang kubra ataupun kita panggil Aqabah. Tuan-tuan, selepas di Muzdalifah dan Mina, Rasulullah terus kembali ke Mekah dan bertawaf dan sempurnakan sa'i, dan kemudian kembali ke Mina. Adapun jemaah haji Malaysia
tabung haji tidak membenarkan kita kembali ke Mekah, dan kita kekal di Mina selama 3 hari atau 4 hari. Tetapi Rasulullah menunjukkan cara ialah kembali semula ke Mekah, tawaf dan sa'i, kemudian kembali semula ke Mina pada hari yang sama. Itulah sedikit perbezaan antara jemaah haji kita dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Dan tuan-tuan, saya ingin kembali kepada kenapakah apabila dikritik oleh seluruh dunia, termasuk ulama Pakistan, ulama India, menghantar surat bantahan, jangan sekali apakah sebenarnya di baliknya? Mari kita sama-sama renungi, sebab ini adalah masalah kita Islam sendiri. Sebab utama yang dibantah oleh ulama dunia supaya tokoh ini tidak membaca khutbah, sebab kedudukannya sangat rapat dengan Yahudi, dan dia ialah sebagai saudara kita. Kepada orang Kristian juga dia mengatakan ikhwanuna, dia adalah saudara kita, dan ini dikritik oleh ulama di Saudi. Dan dia juga mengadakan proses untuk hubungan Saudi dengan Israel, sedangkan Israel membunuh umat Islam siang dan malam. Inilah yang menyebabkan mereka membantah kedudukannya sebagai ulama besar, tetapi mereka tidak membenarkan dia membaca khutbah di Padang Arafah. Yang lebih menyayat hati, dia salat jenazah kepada orang Yahudi. Ini adalah last straw. Dan apabila dia melawat tempat orang Yahudi dibunuh oleh Nazi satu masa dulu, dan dia mendirikan salat di situ, dia mendirikan salat jenazah kepada bukan Islam. Subhanallah. Inilah satu perbuatan yang dilarang, supaya dia tidak dibenarkan untuk membaca khutbah sama sekali. Dia bersalat jenazah, bersalat gaib kepada orang Yahudi yang dibunuh oleh Nazi satu masa dulu. Dan inilah yang dikritik oleh seluruh ulama dunia kita. Di Malaysia kita tidak bicara perkara ini, dan saya minta izin untuk menyebut yang sangat lunak untuk baik dengan orang Islam, tetapi baikan ini ada sempadannya. Bagi kami adalah agama kami, bagi kamu adalah agama kamu. Tetapi ada satu hal sekarang untuk menubuhkan satu agama satu, one world religion. Tidak pasti apakah dia mengaku atau tidak, tetapi inilah usaha yang dilakukan oleh Kristian untuk menubuhkan satu agama baru. Subhanallah. Dan dia sentiasa memberikan sokongan kepada hubungan antara interface yang dipanggil interface religion ini. Agama ini disokong, dan lebih menyayat hati dia ketua agama Hindu. Ketua agama Hindu melawat Riyadh dan bertemu dengan tokoh yang kita masukkan tadi. Mereka sama-sama mengadakan ada satu pakatan, walaupun bukan pakatan agama, tetapi kita ingat bahawa ini pemimpin resmi mereka menghina Rasulullah. Bukan saja menghina Rasulullah, menghina Islam, umat Islam di India. Ketika itulah dia mengadakan hubungan yang sangat rapat dengan ketua agama Hindu ini. Itu menunjukkan kesan yang cukup besar kepada umat Islam. Dan walaupun dalam pakatan ini hanyalah dalam konteks alam semesta dengan untuk menjaga bumi saja, tetapi mereka mempunyai agenda yang lebih besar. Kepada kerajaan Mekah supaya jangan dengan sebab sokongan oleh ulama ini terhadap orang Hindu, maka kerajaan Saudi berharap untuk membina kuil Hindu pertama di Saudi. Subhanallah. Sebab dia melebatkan dengan kita, melebat dengan bumi yang semenanjung Arab yang Rasulullah pernah bersabda tidak boleh berada dua agama diwujud di bumi Arab ini. Sekarang sengaja dilakukan ini. Selepas UAE membenarkan kuil Buddha, kuil Hindu pertama dibina di UAE. Ini sebab di UAE ada orang India yang ramai mereka ataupun tempat ibadat, maka buat
pertama kali UAE membina kuil Hindu di UAE, dan ini juga akan diikuti oleh Saudi melalui ulamanya, dan dia justifikan dengan ayat Quran bahawa kita tidak menguasai agama. Dan itulah yang menjadikan tema kepada kritikan yang dihadapkan kepada tokoh yang saya masukkan tadi. Lebih menyayat hati tuan-tuan, tokoh-tokoh barat yang memperlekeh Islam, yang mencela Islam, mendapat tempat yang sangat tinggi, diberikan layanan kepada tokoh ini, dan antaranya ialah yang disebutnya Marin Mereloban, seorang yang menentang Islam cukup besar, layanan istimewa oleh tokoh ulama yang sedang kita bincangkan. Inilah untuk kita sama-sama, sebab dia memberikan, dia adalah ulama yang diiktiraf sebagai ulama yang ketua ulama di Saudi, dan sikapnya dalam konteks ini, dalam berbagai-bagai seminar, dia dilihat sebagai orang yang utama untuk mendekatkan dalam interfaith dialogue. Setakat interfaith dialogue, tetapi sekiranya kita ada sempadan bahawa agamaku adalah agamaku dan agama adalah agamamu, tetapi yang dikritik ialah barangkali lebih daripada itu yang dilakukan oleh ulama besar ini. Gambar-gambar ini menunjukkan bahawa inilah sebabnya dia mengiktiraf kewujudan Israel, sedangkan Israel dibina di atas tanah Palestin. Dan itulah latar belakang kepada tokoh agama yang membaca khutbah pada hari Jumaat Pas, pada hari Arafah, yang cukup kontroversi. Bukan khutbahnya, tapi khatibnya. Kita lihat, inilah yang dikeluarkan oleh ulama dunia. Apakah orang seperti ini layak membaca, menjadi ketua agama ataupun memberikan khutbah di tempat yang paling mulia, di tempat yang Rasul pernah memberikan khutbah di tempat yang sama? Apakah orang ini harus diberikan pengiktirafan untuk menyampaikan khutbah? Itulah yang dinyatakan oleh seluruh ulama kita. Sama ulama Malaysia membantah atau tidak, saya tak pasti. Tetapi ulama daripada India, ulama daripada Iran, ulama daripada Mesir memberikan bantahan seluruhnya. Tetapi keputusan telah dibuat. Tuan-tuan, kita lihat. Oleh kerana Saudi menjemput seorang yang menentang Islam, iaitu bernama Nicki Minaj, yang kemudiannya membenarkan Saudi menjadi negara maju di seperti Eropah, membenarkan pakaian bikini di pantai. Sekarang dibenarkan, dan dibenarkan untuk mengadakan kelab malam, dan suara azan harus diperlahankan, hanya untuk dengar dalam bangunan saja, tidak boleh dilepaskan keluar. Inilah yang dikeluarkan fatwa oleh ulama ini. Selain daripada hubungan untuk mengiktiraf Israel dalam bentuk normalisasi, dia juga tidak membenarkan suara yang kuat keluar azan daripada masjid. Dan inilah yang menjadi kontroversi, dan dia dipilih untuk membaca khutbah di Padang Arafah. Ini ada hubungan dengan dasar BC 2030 yang dilaksanakan oleh kerajaan Saudi. Di bawah dasar ini, mereka ingin menjadikan Saudi negara yang maju seperti Eropah dalam masa 10 tahun akan datang. Bermula pada tahun-tahun PAS, mereka telah membina banyak infrastruktur, membebaskan wanita, dan melakukan pembangunan ataupun perkara-perkara yang tidak pernah berlaku sekarang. Sebelum ini, untuk pergi ke Mekah, seorang wanita perlu ada muhram. Sekarang tidak perlu lagi. Sebelum ini, setiap yang sampai ke Mekah ataupun mengadakan perjalanan ke Mekah terpaksa diiringi oleh muhramnya. Tetapi sekarang telah dilonggarkan, bahkan lebih menyayati. Dibenarkan muhram dengan bukan malam untuk tidur di dalam bilik hotel yang sama. Ini adalah dasar baru yang bukan sahaja satu ulama, tetapi sebuah negara di mana letaknya Mekah dan Madinah. Disitulah yang sekarang telah menjadi seperti yang kita lihat dalam gambar ini. Tuan-tuan seperti ini pandangan di Jeddah. Jangan heran kalau kita singgah di Masjid Terapung, kalau kita lihat peristiwa seperti ini. Jangan kita heran, sebab Saudi yang ada sekarang bukan Saudi yang kita kenal sejak pada Rasulullah. Saudi ataupun bumi Arab yang kita kenal sejak pada zaman Rasulullah sekarang telah berubah sama sekali. Dan pegawai-pegawai yang menjaga dalam Masjid Haram dan Masjid Madinah tukar daripada lelaki kepada wanita. Barangkali saudara kita yang baru kali daripada haji, kita akan tanya khabar mereka, apakah perbezaan-perbezaan yang ketara apabila mereka sampai ke tanah suci ini.
Saudi telah mengadakan kelab malam yang sebenarnya ini tidak pernah ada di negara Rasulullah ini. Kelab malam telah dibuka di Jeddah, dibuka di Riyadh, dibuka di Madain Saleh. Lebih menyayati mereka ada pesta ketika kita sedang sampai untuk menunaikan haji. Dan inilah perkara-perkara yang tidak mungkin kita dapat dasar 2030. Mereka mengadakan pesta seperti ini, lelaki wanita bercampur aduk, dan kita lihat arak diberikan percuma dalam video yang kita terima. Inilah Saudi yang baru, yang lama. Berbeza sama sekali, dan kadang-kadang kita melihat suasana yang ada di bumi ini lebih dahsyat daripada negara Eropah sendiri. Inilah di antara sebahagian daripada dasar 2030. Dan tuan-tuan akan terperanjat apabila kita lihat orang Arab yang berjubah menari dengan seorang wanita juga orang Arab dalam suasana ini, sebab inilah suasana yang kondusif untuk kemajuan kononnya. Mereka membebaskan wanita daripada memakai pakaian hitam. Tuan-tuan, sebelum ini semua wanita harus pakai hitam. Sekarang boleh pakai dengan berbagai warna, boleh pakai dengan corak-corak. Dan mereka sangat marah apabila ada wanita Malaysia yang pergi pakai baju kurung bunga-bunga. Ini sangat dimarah, walaupun kita tak faham. Sebab bagi mereka wanita hanyalah pakai hitam, abaya. Sekarang dibenarkan untuk buka abaya, dibuka untuk keluar tanpa ada muhram lagi. Dan mereka mengadakan pesta liar di Arab Saudi, di Riyadh, di Jeddah. Sepanjang bulan Jun mereka adakan pesta persaudaraan di Jeddah. Dan setiap jemaah haji yang turun di Jeddah, mereka akan saksikan hiburan besar-besaran untuk menyambut tabah haji untuk jemaah haji. Satu perkara yang menghina Islam, tuan-tuan. Di belakang daripada perhatian ini ada ulama yang membenarkannya. Di antara ulama yang membenarkan, ulama yang dikritik tadi. Itulah suasana yang kita dapat saksikan umat Islam hari ini, yang berdepan dengan masalah dalaman. Daripada luar cukup mudah apabila dalaman kita telah bergoncang seperti ini. Dan Saudi juga sentiasa menjemput penyanyi-penyanyi, selebriti daripada seluruh dunia untuk mengadakan pesta. Ketika kita merayakan hari raya Aidilfitri yang lepas, mereka adakan pesta yang sangat-sangat besar di Riyadh. Apa maksudnya? Perkara yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Kenapakah ini telah berlaku? Mari kita renungkan, tuan-tuan. Sebab kitalah satu umat Islam yang sama. Kita satu jasad. Apabila satu jasad daripada umat Islam sedang mengalami sakit, luka dan sebagainya, kita juga turut merasakan luka yang sama. Sekarang umat Islam kita sedang luka di Saudi. Apakah kita di sini merasakan kita tidak ada apa hubungan dengan mereka? Dan atas dasar itulah saya bawa tajuk yang cukup kontroversi malam ini. Dan marilah kita ambil yang positif. Memburukkan, tetapi oleh kerana dia adalah public figure, maka harus kita beritahu bahawa itulah suasananya masyarakat Islam yang dirondongi Malang hari ini. Lebih malang, ulama satu demi satu bangkit untuk tidak diharamkan, percampuran dibenarkan. Ini ulama yang kedua. Tadi namanya Syekh Muhammad Abdul Karim Isa, yang ini menama Muhammad Isa, namanya sama, yang membenarkan bahawa pesta yang diadakan di Arab Saudi ialah satu perkara yang dibenarkan, tidak ada salahnya. Sebab minum arak juga berlaku sejak zaman Rasulullah. Dia justify minum arak juga berlaku sejak zaman Rasulullah. Barangkali ditanya apakah hukum minum arak, barangkali sebab dia jawab arak ada sejak zaman itu jawapannya. Apakah masuk Allah alam? Dan dialah yang mempromosikan, membenarkan apa yang berlaku Saudi sekarang. Buat pertama kali Saudi merayakan Christmas, perayaan agama Nasrani, yang tak pernah berlaku sepanjang daripada zaman Rasulullah. Maka tahun lepas, ada 25 Disember 2021, Saudi menempa satu sejarah yang tidak pernah berlaku, iaitu mereka telah sambut Christmas di Riyadh, di Jeddah, walaupun tidak di Mekah ataupun di Madinah.
Inilah perkara-perkara yang sedang berlaku di bumi kita. Al-Haramain Asyarafain. Dan dialah bumi kita, dan kitalah satu masyarakat yang sama, satu jasad yang sama. Dan didasarkan akad Kristian, maka ulama Islam memberikan fatwa bahawa tidak ada masalah untuk merayakan Valentine, bahkan merayakan Valentine, kasih sayang antara umat manusia ialah digalakkan Islam. Subhanallah. Inilah perkara-perkara yang sedang berlaku, tuan-tuan. Mari kita renungi, bukan kita ambil yang buruk, kita ambil yang positifnya. Sebab perkara ini akan merebak. Dan inilah kita lihat apabila Mekah, Madinah menjadi jantung Islam, dan semenanjung Arab menjadi tempat asal telah mengalami perkara seperti ini, maka apalah kita yang berada jauh, tangan kaki yang berada jauh daripada tempat yang asal ini. Marilah kita sama-sama berfikir, sebab inilah masalah kita sejagat. Ada 3 orang besar, 1, 2, 3, yang sentiasa menyokong apa yang dilakukan oleh kerajaan. Baik atau buruk, mereka akan mencari ayat Quran untuk menjustifikan. Ulama seperti ini sentiasa ada dalam sejarah manusia. Ketika zaman Israel juga, kita dapati bahawa ulama yang diasuh ataupun murid pada Nabi Isa, Nabi Musa AS, Bal'am bin Ba'ura, yang dilatih oleh Nabi Musa Israel dan diminta oleh Nabi Musa untuk sampaikan mesej kepada bangsa Kanaan. Apabila mereka sampai di sana, Kanaan tawarkan harta dan wanita, maka ulama telah tewas. Itulah sejarah yang lampau. Dan sekarang kita lihat ulama-ulama besar ini, mereka adalah profesor-profesor yang besar yang memberikan justify bahawa apa yang berlaku sekarang adalah perkara yang digalakkan. Oleh sebab itu, apakah ada yang masih adakah ulama yang masih murni? Memang ramai. Tetapi mereka tidak boleh bercakap, tuan-tuan, kecuali mereka yang benar-benar berani. Termasuklah Syekh ini. Syekh ini bernama Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak. Dia secara jelas menulis surat kepada 3 ini. 3 ketua agama Saudi ini, dia tulis surat seperti berikut. Dia tulis kepada saudara ketiga-tiga ini, namanya tuan-tuan lihat di sini. Amma ba'du, ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, wahai 3 sahabatku. Wahai 3 sahabatku, takutlah neraka. Dan apakah akibat pada ulama ini kita tak tahu. Apabila dia berani menyentuh ulama yang dijaga oleh kerajaan ini, apakah nasibnya? Wallahu a'lam. Dan tuan-tuan, dia telah menulis surat, dan tuan-tuan boleh baca suratnya. Ittaqullah, kamu bertiga hendaklah bertakwa kepada Allah. Wa izukum billah an takun mimman iza qilahu ittaqillah azatul izzatu bil ism. Dan janganlah kamu menjadi seperti Allah sebut, ittaqillah azatul izzatu bil ism. Kamu mengambil kemuliaan dengan kehinaan. Aku lakum, saya memberi amaran pada kamu, kata Syekh ini kepada 3 ulama besar ini. Dengan berani dia mengatakan, aku lakum ittaqullah wa la takum matahil asyar ala ummati bitasai au tahwin ma yabghi anda Allah min al-kafir wal munafiqin min taghyir hal hazil balad al-azizah al-mamlakah Arabiyah Saudiyah bil haramain. Dia mengatakan bahawa kamu bertiga, jangan kamu menjadi ejen kepada orang kafir untuk memusnahkan bumi yang ada haramain ini, 2 tanah haram ini. Kamu bertakwa kepada Allah. Dan apakah nasib dia, tuan-tuan, kita dapat jangkakan. Dia sering kritik 3 ulama besar ini. Nasib dia kita telah jangkakan. Dan tuan-tuan, apakah tidak ada ulama yang lain yang berani menentangnya? Ramai. Ulama yang menentang satu demi satu dipenjarakan. Inilah nasib yang sedang berlaku di bumi Haramain sekarang, tuan-tuan. Dan kita lihat antara ulama yang juga tegas dalam memberikan kebenaran, namanya Umar Abdullah As-Sa'dun. Dia mengkritik tentang bagaimanakah apabila ulama yang bertiga tadi azan tidak boleh keluar suara daripada masjid. Kalau nak azan, hanyalah dalam ruangan masjid saja, jangan keluar-keluar. Maka dia mengkritik 3 orang ulama besar tadi, dan dia dipenjarakan. Satu demi satu penjara telah dipenjarakan di Saudi disebab mereka menentang apa yang dikeluarkan oleh ketua ulama mereka.
Apakah mereka 7 ini yang ditangkap? Bukan. Yang ditangkap sangat ramai. Sekarang satu peristiwa yang cukup besar, ulama-ulama yang masih sanggup untuk menegur akan hilang satu persatu. Ini yang disahkan, yang tidak disahkan kita tak tahu. Dan dia adalah masyarakat umat Islam. Masyarakat kita, bumi kita, ataupun masyarakat umat Islam yang sebabkan yang mereka kritik dan tidak bersetuju sekiranya dilantik untuk apa saja imam ataupun untuk mewakili umat Islam, termasuklah membaca khutbah di padang Arafah. Sebab mereka telah kenalkan mereka sebagai Syekh At-Tabib. Nama baru Dr. Isa Muhammad Isa Abdul Karim Isa, nama baru dia Syekh Tatbik. Apa Syekh Tatbik? Iaitu Syekh yang mempromosikan hubungan Saudi dan Yahudi. Tuan-tuan, inilah Syekh Tatbik. 3 tadi yang terkenal sebagai Syekh Tatbik, iaitu untuk mengiktiraf Israel sebagai entiti yang sah ketika Israel Yahudi membunuh Islam setiap tahun dan ketika. Kali paling terakhir ialah dalam bulan puasa lepas, mereka mencerobah Masjid Al-Aqsa. Mereka terus mencerobah Masjid Al-Aqsa sampai hari ini. Ketika mereka mencerobah Masjid Al-Aqsa ini, kita ingin iktiraf mereka sebagai sahabat kita yang setia. Inilah tuan-tuan sebahagian daripada sifat ulama kita. Dan buat pertama kali Saudi bersama dengan Israel telah mengadakan hubungan penerbangan. Buat pertama kali kapal terbang Israel telah mendarat di Riyadh, disambut oleh Syekh Abdul Karim tadi dengan penuh mesra. Dan mereka menyambut pada tahun 2021 lepas, ketika kita dilanda oleh Covid, mereka sedang menyambut rombongan pertama Yahudi yang berjaya mendarat di Riyadh. Itulah sebahagian daripada suasana yang sedang kita hadapi. Kita bagi ruang untuk azan. Tuan-tuan, kita diminta untuk teruskan. Ini ialah sejarah pertama kali bumi yang menceroboh rakyat Palestin diberi status kapet merah sebagai simbol kemuliaan tetamu yang bakal disambut ini. Inilah di antara sejarah-sejarah barangkali tidak disebut negara kita. Saya memberanikan diri pada malam ini untuk sama-sama berfikir, berakamkan tuan-tuan, dan mudah-mudahan dia tidak merebak seterusnya. Sebab kita lihat Israel yang menzalimi umat Islam sedang diberikan taraf pengiktirafan normalisasi. Dan inilah yang mengambil peranan utama dalam normalisasi ini ialah Syekh yang kita sebut tadi sebagai khatib di padang Arafah. Dan inilah di antara perkara-perkara yang harus kita memikirkan walaupun kita berada di sini. Dalam konteks ini, negara ini yang Allah berikan nikmat yang banyak dengan minyak telah mengadakan hubungan dengan Israel. Dan inilah peristiwa-peristiwa yang menyayat hati kita. Akan diikuti oleh Qatar, bahkan Qatar dan juga mengadakan, Mesir juga demikian, teruskan hubungan ini secara resminya. Dalam konteks ini kita lihat buat pertama kali perayaan Chanukah Yahudi dirayakan di negara Islam UAE. Ini gambar orang Islam bersama dengan Yahudi bersama-sama merayakan Chanukah, iaitu dengan memasang lilin. Peristiwa yang tidak kenal dengan Islam telah dirayakan bersama di antara orang Arab dengan orang Israel, bahawa kita adalah satu ayah yang sama. Ayah kita adalah Nabi Ibrahim AS. Kita adalah keturunan yang sama. Oleh sebab itu kita harus kembali dalam satu pakatan yang sama. Inilah yang sedang dikembangkan di negara Arab, tuan-tuan. Mereka benar-benar merayakan hari Chanukah, hari Hanukah, Chanukah, lebih kurang itulah bacaannya. Dan buat pertama kali dirayakan di negara UAE. Tuan-tuan, UAE adalah negara miskin asalnya, negara penggala kambing. Tetapi hari ini Allah berikan mereka minyak yang banyak, dan mereka membina bangunan yang paling tinggi di dunia dengan rezeki yang Allah beri. Dan apabila sepatutnya rezeki yang banyak ini diberikan penuh nikmat dengan penuh kesyukuran, tetapi mereka balas dengan mutiara Yahudi.
Inilah untuk kita sama-sama renungi. Dan lebih malang pada itu sekarang tuan-tuan, mereka mengadakan satu agama yang mereka sebut Abraham Accord, yaitu Ittifaqiyah Ibrahimiyah, yaitu kita satukan antara Kristian, Islam, Yahudi sebagai satu agama. Subhanallah. Inilah segala-gala keburukannya. Mereka ingin tinggalkan Islam, tinggalkan Kristian, tinggalkan Yahudi. Kita bina satu agama baru. Agama baru ini One World Religion. Maksudnya untuk menghancurkan Islam, dan disambut oleh sebahagian pada ulama kita. Dan inilah yang cukup menyayat hati kita. Dan sekarang mereka sudah adakan satu pakatan antara Kristian dengan Islam pada buat pertama kali. Mereka sebut agama baru ini namanya Kristian Islam. Bukan lawak tuan-tuan, benar-benar berlaku. Mereka dah membina sebuah masjid baru, bukan masjid tetapi sebuah bangunan ibadah yang mereka sebut Kristian Islam. Tidak boleh berperang lagi, kita harus bersatu. Dan lakum dinukum waliyadin tidak berlaku di sini tuan-tuan. Mereka ini rapatkan, dan inilah rumah yang pertama, Masjid Islam Kristian yang pertama, kalau kita namakan masjid, telah dibuka di Abu Dhabi pada tahun 2022. Tahun ini mereka telah sempurna membina sebuah bangunan baru, satu agama yang mereka akan cantumkan dengan Yahudi, menjadikan One World Religion yang diasaskan oleh orang Yahudi untuk menghancurkan Islam. Sekarang kita telah terperangkap, sebagai ulama kita terperangkap, pemimpin kita terperangkap. Kita bimbang sekiranya dia merayap keluar daripada Semenanjung Arab dan masuk ke negara Islam. Sebab itulah saya sebut malam ini dengan penuh rasa terharu dan tanggungjawab kita kepada umat yang sama. Mereka telah membentuk sebuah agama yang baru yang mereka sebut Kristian. Barangkali belum sampai ke negara kita, tetapi saya sebut ini untuk kita sama-sama. Sekiranya mereka datang dengan nama lain, mereka daripada entiti yang sama, dan mereka di bawah Ittifaq Ibrahimiyah, itulah yang mereka sebut Ibrahim alaihissalam, maka marilah kita bina agama baru. Dan inilah yang sedang dikembangkan di Semenanjung Arab. Rasulullah bersabda, la yajtama fi jaziratil Arab dinan, tidak mungkin agama bersatu di Semenanjung Arab. Rasulullah berpesan tidak boleh ada dua agama di Arab, dan Islam salah satu agama. Di sebelah tempat lahirnya Islam. Dan sekarang apa yang dipesan Rasulullah telah cabar sama sekali. Dan di manakah Jazirah Arab yang disebut oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan la yajtamu fi jaziratil Arab, tidak bercantum di bumi Arab dua agama, tidak bersatu agama di Semenanjung Arab. Jaziratul Arab yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta ini. Dan kita lihat yang jauh, dan dia disebut oleh yang disebut sebagai Semenanjung Arab. Di sini Rasulullah pesan tidak boleh bersatu dua agama. Sekarang apa yang disebut Rasulullah benar-benar berlaku. Mereka bukan satu dua agama, mereka ingin cantumkan ketiga agama yang dikaitkan dengan Yahudi, Nasara dan Islam. Dan itulah tuan-tuan apa yang berlaku ketika kita menyambut di rupa-rupa yang tidak serta lihat dalam televisyen kita. Televisyen kita tidak ada masalah, kita lihat tenang, setenang-tenangnya. Tetapi di sebalik ketenangan ini, kita lihat apakah yang berlaku. Sekarang masih dibincangkan, sedang kita tidak jaga tepi orang. Itulah sikap kita, dan hari ini kita buka, kita lihat Islam, kita satu jasad sama. Bila satu kita sakit sini, dan itulah data-data itulah saya sebut tuan-tuan. Saya minta maaf banyak-banyak sekiranya apa yang sebut ini tersinggung pada tuan-tuan dan juga pada pendengar yang saya live malam ini. Ialah tujuan saya lah sangat murni, dan saya minta maaf banyak-banyak sekiranya saya tersalah, dan saya tutupi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih surah.